luar negara, sekarang ni nak invite daripada luar ke sini lah, inbound lah, bukan outbound. Dua-dua. Okey, pertamanya kena dapat kelulusan daripada pihak Uniten. Lepas tu Uniten akan maklumkan kepada kementerian dan juga maklumkan kepada pejabat kedutaan kita ataupun atasir kita di mana program tersebut dijalankan. Biasanya HEP akan buat. Kita ada satu unit yang menjaga Kredi Putrajaya ni yang diketuai oleh Profesor Madya Dr. Zuraidah bin Ali. Biasa kalau program-program macam ni, saya akan maklumkan maklumat ni kepada beliau. Beliau akan maklumkan kepada kedutaan kita di luar negara berapa lama pelajar kita akan berada di sana. Dia penggunaan akaun YCU ni sebenarnya untuk kemudahan kedua-dua belah pihak. Yang pertama yang memberi penajaan. Sekiranya yang memberi penajaan ingin mengharapkan mengapa kita perlukan masuk akaun YCU ni untuk dapat potongan LHDN. Sekiranya company yang memberi penajaan tidak mengharapkan dia panggil di bawah section berapa pun, saya tak hafal benda tu, mudah-mudahan saya guna bahasa longguk dianya untuk dapat dia punya potongan LSDN. Kalau dia tak kisah, terus boleh masuk dalam akaun kelab. Okey, sekiranya company atau syarikat yang memberi penajaan berharap untuk mendapat dia panggil pelepasan cukai pendapatan, adalah dia ada subsection section berapa lah, saya pun tidak hafal sebab tak ada kepentingan untuk saya kot. Kalau kat office tu ada lah. Jadi tak kisah, sekiranya syarikat tersebut memerlukan dia punya satu surat daripada universiti di bawah Yayasan Chancellor, sebab Yayasan Chancellor ni berdaftar dengan ditubuhkan di bawah dipanggil peraturan LSDN, kena masuk kat situ. Bila duit masuk, resit tersebut dia akan bagi dia punya pelepasan dia tu atau keadaan tersebut. Dia boleh tanya company sama dia perlu tak benda ni. Kalau dia tak perlu, boleh masuk pada akaun kelab. Ada private account club dan account YCU, ada cara lain? Okey, cara lain biasanya tak digalakkan lah sekiranya kita terima secara tunai kepada pelajar, akaun peribadi pelajar. Sebabnya takut ada kes-kes tertentu, sebab kita nak audit susah. Kalau timbul dia punya persoalan, sekiranya ada ahli rasa tak puas hati, kata contoh, betul duit masuk kita boleh buktikan, tapi perbelanjaan kita masa pengeluaran tu, kalau amount besar, satu program biasanya dia keluar sikit. Kalau akaun kelab biasanya penandatangan ni satu cek tu 2 minimum, atau presidents dengan bendahari. Lepas tu laporan dia tu biasa dia hantar, by setiap bulan akan hantar penyata. Daripada penyata tu kita boleh trace. Apabila individu penyata tu, individu tersebut terimalah, dia bergantung kepada dia panggil budi bicara dia lah untuk dedahkan ataupun tidak. Apabila kita nak mohon dari segi dia punya, kalau kita pergi ke bank untuk mohon individu, pihak bank tak bagi. Walau kita buat surat, sebab ini hak peribadi, sebab tertaluk dengan PDPA. Tapi kalau untuk akaun kelab, kita boleh mohon. Sebab setiap kelab tu dia ada perlembagaan. Dalam perlembagaan tersebut dia ada klausa HEP boleh minta.
Soalan kategori A tu. Kedua soalan pertama untuk hebahan. Dia ada dua bentuk, satu lagi untuk masukkan di dalam unit 10 punya laman web. Okey, yang ni perlu hantar kepada HEP dan HEP akan berhubung dengan jabatan CCD tadi. Untuk email kepada pelajar, selain daripada college, boleh juga hantar kepada HEP, khususnya fokus terus kepada unit pembangunan pelajar. Okay, yang saya maklum tadi ofisnya berada di student center tu, ujung sekali. Okay, kita akan tengok dulu kontens dia apa benda, nanti kita belas kepada pelajar. Tak ada masalah. Dah biasa dibuatlah, bukan benda baru. Okey, berkenaan dengan facilities ni, facilities. Sekiranya jemput food truck, biasanya jas yang dikenakan kepada food truck ni biasanya masuk di dalam akaun pelajar atau sebahagian daripada pendapatan pelajar. Jadi pihak universiti tidak ambil. Dan pelajar perlu mohon dengan unit FDM. Ada kat situ saya nyatakan electrical tu berapa dia punya, perlukan dia punya PowerPoint dia. Lepas tu perlu air, tak ada air. Nanti pihak FDM akan bagi nasihat, kawasan ni tidak ada air. Okey. Dan perlu juga dimaklumkan di dalam food truck biasanya kita tidak benarkan mereka masak, especially masak yang menggunakan gas. Okey. Kalau dia bawa yang barangan dah siap tu lagi senang. Tapi kalau masak yang menggunakan gas, kita tidak benarkan. Itu adalah dia punya prosedur daripada pihak FDM yang kita amalkan sebelum ni lah. Dan sama juga macam boleh tengok ada gerai konvo tu yang meniaga makanan tu, semua yang bawa yang dah siap. Macam dia punya sandwich semua tu. Kalau nak goreng pun dia guna goreng yang menggunakan elektrik tu sahaja. Yang betul-betul gas kita tak bagi. Lepas tu dari segi kita kena bagi dia punya harga, kadar harga, bayaran kepada dia punya food truck sebab dia ambil untung. Jadi kita boleh charge kat dia berapa dia punya harga yang munasabah yang kita nak charge kepada food truck tersebut. Dan dia punya kadar, dia punya sewaan tu biasanya masuk di dalam akaun program, penganjuran program sebahagian daripada pendapatan. Sekiranya ada program yang memerlukan dia punya perkhidmatan food truck, perlu dimasukkan di dalam implikasi kewangan di bahagian portion pendapatan. Dari segi perkhidmatan sama ada untuk elektrik apa benda semua tu boleh mohon kepada jabatan FDM sekiranya di Putrajaya. Okey. Dari segi peratusan dia tu ada, nak menidakkan tu susah, tetapi biasanya kalau dah booking awal, dah bila masuk booking kemudian kita akan tolak lah. Kecuali, ada kecuali, kita kena ada juga kena letak dia panggil keadaan-keadaan tertentu. Sekiranya kata kementerian ada urgent case ataupun TNB sendiri nak guna, mungkin ada. Tapi kalau tempahan-tempahan luar, biasa kita tak ambil. Juga kalau event tu, kata contoh ada event besar, sekiranya yang nak datang ni pun orang ada berjawatan. Kata contoh yang nak datang sekarang ni, kita ambil kata menteri nak datang, walaupun TNB nak guna, kita pernah ada kes tapi dia takkan bagilah. Tapi kalau yang nak datang, kalau level kata walaupun event tu besar, crowd dia besar, tapi perasmi dia, kata ambil contoh lah, kata contoh pengarah HEP sahaja, kata contoh biasanya kita terpaksa kena bagi ruang kat dia. Tapi kalau perasmi nak datang program besar tadi pun, orang ada jawatan besar dalam negara, menteri ke apa-apa, biasanya takkan kacau. Okey, dari segi kalau di luar sebenarnya kita lebih galakkan kita sewa di luar. Dia masukkan di dalam kos. Okey. Apabila pergerakan dia punya anggota kerja kita kat sana, dia ada benda-benda lain lagi yang berkait dari segi OT-nya apa benda semua. Dan galakkan
menggunakan kemudahan di tempat tersebut. Sebagai contoh, program-program di luar ni banyak dah kita buat. Saya ambil contoh yang besar lah. Kalau ingat lagi, tahun lepas kita buat bakti siswa pada bulan April tahun lepas. Satu kampung Menteri Besar Negeri Sembilan di Kampung Pacitan. Kat sana pun kita guna elektrik, semua ada guna AVA, semua kita sewa. Dan perlu dimasukkan di dalam kos penganjuran program. Jadi pergerakan staf dalaman ni biasanya dia ada kos lain. Okey? Tak ada masalah, buat kat luar tak ada masalah. Sebab tu saya ada cover berkenaan dengan penganjuran di luar. Okey? Tak ada masalah, buat di luar tak ada masalah. Tapi perlu detail di dalam kertas kerja. Okey, itu saja.